Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi atmimil khair. Tengok kitab Baharul Madhi juzuk yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi al-muttasili ila a'immatil muhaddithin wa khususan ila al-imam Muhammad ibn Sawrah Abu Isa at-Tirmidhi wa hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqul. Bab yang ke-42, babu ma jaa fi tartibil kitab, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan menabur debu di atas suratan supaya kering dakwat ataupun tinta yang basah di kertas. Yang tu ada bab. Kadang-kadang kita tengok menteri-menteri duk sign kontrak kan, dia ada satu macam yang roller kan, lagu tu nak bagi kering sebab dia guna dakwat basah. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kataba ahadukum kitaban falyurattibhu fa innahu anjahu lil hajah. Daripada Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia apabila menyurat seorang daripada kamu akan suratan, maka taburlah tanah akan dia, maka bahawasanya lebih maju bagi hajat. Diriwayatkan juga daripada Zaid bin Thabit. Tengok tu 127 di bawah tu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah orang-orang dahulu menulis dengan tinta sebagaimana kita sekarang menulis dengan tinta. Hanya kita sekarang menulis ada cukup pula dengan kertas lak. Maka apabila sudah habis kita menulis satu perkara, maka kita keringkan tulisan itu dengan kertas lak. Ni zaman pengarang tulis ni pun zaman tak berapa maju sangat dah. Belum lagi sangat majulah berbanding dengan sekarang. Sekarang lagi canggih sistem penulisan, alat-alat kopi dan sebagainya kan. Dulu mai sebelum ni pakai photostat, lah ni ada alat besar-besar lagu ni yang boleh scan, lagu tu yang boleh masuk macam-macam kaedah, handphone dan sebagainya kan. Lah ni dia lebih canggih lah. Maka kita keringkan tulisan itu dengan kertas lak, bagi kering dia. Apabila orang dahulu tidak ada lak, tetapi orang dahulu tidak ada lak, apabila mereka itu menulis sesuatu, maka ditabur mereka itu dengan debu di atas tulisannya supaya kering tulisan itu kan, ataupun dia bagi kering lah. Dan bergantung mereka itu dengan hadis sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Isa at-Tirmidhi dengan katanya daripada Jabir, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menulis daripada seorang kamu, apabila menulis seorang daripada kamu akan satu surat, maka hendaklah tabur dengan tanah akan dia, kerana bahwasanya ialah yang lebih memajukan bagi hajat, supaya tulisan tu tak rosak, tak jadi orang tak salah faham. Hari ni tuan-tuan, punca pasal tulis dengan mesej dengan tak faham, kadang-kadang nada. Maka hari ni orang bergaduh disebabkan handphone. Aku nak cakap lagu lain, hang faham lagu lain. Hang nak cakap lagu lain, aku faham lagu lain. Cuba kita kiaskan balik dengan sistem keadaan sekarang ni. Kalau dulu orang punya takut supaya orang jangan salah faham, maka akhirnya orang pun tulis di kertas lalu dikeringkan supaya jangan dilari tulisan-tulisan tu lalu difahami dengan makna-makna yang lain. Tetapi mai zaman sekarang pun lebih kurang juga.
orang tulis dengan tulisan-tulisan yang kadang-kadang tak dapat difahami. Itu kadang-kadang lebih baik cakap terus berdepan, itu lebih baik kan. Cakap telefon, cakap senang. Kadang-kadang duduk di depan mungkin melawak umpamanya, tapi dengan nada yang serius, tapi lalu difahami oleh orang dengan satu kefahaman yang tak betul. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis munkar, tiada kami ketahuikan akan dia daripada Az-Zubair melainkan daripada ini wajah. Maksudnya hadis ni termasuk dalam kategori hadis-hadis yang dhaif. Walau bagaimanapun tak ada masalah, kita boleh ambil dia punya kesimpulan dia. Islam larang kita, dia suruh buat lagu tu. Pasal apa? Pasal takut lagi salah faham. Tulis benda lain, faham benda lain. Masalah menaruh kalam di atas telinga bagi juru tulis. Ni orang dulu favorite, sambil-sambil tulis pensel bawa kat telinga. Tukang-tukang selalu gitu senang, bawa tempat lain cari tak jumpa. Tengah-tengah duk tunduk buat kerja, ambil kat telinga. Okey, boleh buat macam tu. Sesungguhnya banyak orang-orang buat menaruh kalam, pensel menulis. Kalam menulis ini dia letak di atas telinga pada masa beristirahat daripada menulis. Maka yang demikian itu tiada salah, bahkan bagus memperbuatnya menurut sebagaimana suruh Nabi kita, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Zaid bin Thabit qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi katibun fasami'tuhu yaqul da'il qalam ala udhunik fa innahu adhkura lil mumli. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya, telah masuk aku atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadapannya seorang juru tulis, maka aku dengar akan dia bersabda. Nabi beritahu kat juru tulis tu, letakkan olehmu akan kalam penulis kamu atas telinga kamu, kerana bahawasanya ia lebih mengingatkan ia bagi orang yang direncanakan. Maksudnya kalau pen tu duduk kat telinga tu, dia duduk teringat apa benda lagi nak tulis, dia membantu untuk dia punya bagi idea lah kot, kan, membantu dia untuk lebih menambah dia punya idea. Dan juga mungkin juga kerana bila pen tu pensel tu ada di telinga, maka dia duduk teringat nak buat kerja. Sebab benda duduk kat telinga, dia tak apa nak selesa, kan, dia tak apa nak selesa. Maka bila dia duk ada, maka dia boleh teringat, maka dia duk fikir apa lagi nak tulis, apa lagi nak tulis, dia membantu. Ni tuan-tuan main mengaji di masjid, haram satu pen pun tak ada, kan, mana boleh mengaji macam tu. Orang mengaji ada rukun, semayang ada rukun mengaji kena ada guru, kena ada kitab, kena ada pen, kena ada soalan. Ni main masjid dah tahu dah, kata malam ada kuliah, ada ceramah apa semua, tambah-tambah kalau kuliah saya mesti ada tabung soalan. Mana tabung soalan? Duk jalan dah, mesti ada tabung soalan. Bukan tabung duit bawa duit, tabung soalan, mesti ada tabung soalan. Gunakan tabung soalan tu, tulis soalan, kan, apa benda yang kita tak faham, tulis. Tapi itulah, dekat tabung tu ada pen, lama-lama dia tak bawa pen, dia tulis soalan, pen tu dia bawa dalam poket dia. Macam tu lah saya punya tabung pun, saya ada dalam kereta saya, bawa pergi mana sini mesti ada buat tabung sendiri. Di tempat lain saya bawa keluar saya punya tabung, bawa dengan kertas masih siap, bawa dengan pen, edarkan supaya orang tanya soalan. Makin hari pen makin kurang, mula bawa 3 batang tinggal 2, lepas tu tinggal 1, lepas tu selamat pergi, royuk pergi terus. Esok kita pun tambah, tak ada kerja lain, kira kerja duk tambah pen dia. Bukan masalah apa, masalah siapa yang nak mengaji sekarang ni. Siapa yang nak mengaji, dialah kena ada kitab, dialah kena ada pen, dialah kena ada soalan. Tambah tuan-tuan duduk di sini, orang Tanjung macam-macam persoalan, sembang mau pumpang, ustaz pun kalah, kan. Macam mana mereka pandai, mereka mengaji puluh-puluh tahun, ustaz pun duduk dengan mereka sembang jadi bodoh terus, mereka jadi pandai, punya soalan macam-macam. Mereka pandai kona ambil kat tu, kona, pasal Tanjung ni jalan banyak kona, dia pergi di kona macam-macam alasan bagi. Tapi bila mengaji tak mau ada pen, tak mau ada soalan, sengah, lepas tu tak faham, lepas tu buat ulasan sendiri, kan, tak mau tanya soalan, akhirnya salah faham.
Bila salah faham, betul tuduh ustaz kata macam ni, ustaz tu lagu tu, ustaz ni lagu ni. Inilah budaya tuan-tuan. Mengaji tidak ada adab. Apabila mengaji tidak ada adab, tak ikut cara peraturan mengaji, ilmu tidak ada keberkatan. Nabi kata apa dalam satu hadis? Bagi orang yang bertanya itu dapat pahala 4 jenis golongan. Dapat pahala orang yang mengajar, guru yang jawab soalan tu, dia mengajar, dia ada dia punya pahala. Banyak mana Tuhan bagi kat dia pahala? Katakanlah kita saja letak, Tuhan bagi pahala kat tu guru yang mengajar, ustaz yang mengajar, tu 10 dia punya pahala. Siapa yang duk mengaji, yang ada mengaji, ada kitab, ada pen ni, nama dia penuntut ilmu. Maka dia ni belum dapat, kita saya letak, katalah dia dapat 10. Lepas tu ada orang yang mai dengar, ada orang mai dengar, mai tadah telinga ya. Buku tak ada, pen tak ada, apa tak ada, dia panggil mustami'. Orang nombor 3, dia ni duduk nganga, duduk dengar. Tadi penuntut ilmu, kan? Sebab Nabi kata dalam menuntut ilmu ni ada 5 golongan. Kun aliman, jadilah orang alim, guru yang mengajar. Au muta'alliman, ataupun jadilah penuntut ilmu. Dia kena ada 4 syarat tadi tu. Ada guru, ada pen, ada kitab, ada pen, ada soalan. Au mustami'an, ataupun jadi pendengar. Nombor 3, bawah sikit dia punya darjat. Au muhibban, ataupun orang kasih pada majlis ilmu. Dia kasih pada majlis ilmu, dia kasih pada orang belajar ilmu, dia kasih pada orang menuntut ilmu, dia kasih pada guru yang mengajar ilmu. Pendek kata, benda yang berkaitan dengan ilmu dia suka. Berapa dah? 4. Wala takun khamisan, jangan jadi orang nombor 5. Fatahlik, maka engkau akan binasa, kata Nabi. Siapa dia nombor 5? Orang alim pun tak, mengaji pun tak, dengar pun tak, suka pun tak. Bila ada suka pun tak, jadi apa? Jadi benci kepada ilmu pengetahuan, benci kepada orang alim, benci kepada majlis ilmu, benci kepada penuntut ilmu. Nanti kita akan berjumpa. Saya ingat kita dah lalui dah sebelum ni dengan sebuah hadis di mana Allah perintahkan kepada para malaikat, okey, tarik mai semua. Ni ringkasan lah. Tarik mai semua puak-puak nak masuk dalam api neraka. Okey, mai satu tempat. Okey, cuba cek depan ni semua last minute semua, last kopek sebelum nak masuk api neraka. Allah Ta'ala kata dekat para malaikat, cek tengok depan ni masa hidup atas dunia ni, depa cinta tak kepada ulama? Cinta tak kepada ulama? Malaikat pun cek, depan ni tak ada cinta ulama mah. Depa semua segala merepek semua, pompang jenis merapu, menyanyi, muzik, apa bala mau dia tu minat ah. Okey. Kan, benda-benda yang bukan mengingati Allah tu depa minat. Kalau benda-benda melibatkan orang alim, melibatkan ilmu pengetahuan, itu depa tak minat. Okey. Tuhan, malaikat mai abang, Tuhan engkau Maha mengetahui. Depa ni memang tak ada cinta ulama. Cuba cek tengok, Tuhan kata, Tuhan ni Maha adil, dia suruh cek balik. Cek dalam suratan amalan mereka. Mereka duduk dalam masa hidup, mereka pernah duduk tak dalam satu majlis, walaupun mereka tak apa suka ulama, tapi pernah tak mereka duduk? Cek, tak ada. Tak ada, wahai Tuhan, Kau Maha mengetahui. Cek tengok, mereka bisa makan tak dengan satu hidangan dengan alim ulama? Cek pun tak ada. Tak ada, wahai Tuhan. Mereka ni tak mana ada ulama, tang tu mereka pergi duduk dalam ulang semua. Mereka memang cukup tak suka dengan ulama. Mereka cukup tak suka dengan tuan-tuan guru, dengan ustaz-ustaz. Majlis ilmu mereka cukup tak minat. Mereka tak pernah duduk pun. Mereka tak pernah makan sekali. Jangan kata majlis ilmu, mana tahu duduk makan sekali, sembang-sembang ke apa pun tak. Kan? Last sekali Tuhan kata, ringkas cerita hadis tu banyak. Last sekali Tuhan kata, dia bala cek, mereka ni tak ada. Mereka ni sikit abuk pun tak ada kena mengena dengan ulama. Maka akhirnya Tuhan kata, masukkan mereka juga ke dalam syurga, sebab aku mengetahui mereka ni ada, dia suka dekat satu orang tu suka dekat ulama. Pasal orang tu suka dekat ulama, dia suka kat orang tu, dia tak suka kat ulama. Dia suka kat satu orang tu suka kat ulama. Pasal itu saja Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sebab tu bila ada ustaz, ada tutu guru, ada alim ulama dalam masyarakat kita, paling-paling tidak kita tak menunjukkan sikap kurang ajar kita kepada para alim ulama. Walaupun kita tak suka terang mana pun, kan, jangan tunjuk sikap kurang ajar. Main naik atas masjid, main bergaduh dengan ustaz-ustaz, main cari pasal, main nak bergaduh, main duk kutuk maki macam-macam. Sedangkan orang cakap tu memang betul, hang memang jin, hang memang buat benda salah. Awak takkan tak boleh kata awak. Lepas tu nak kata hang bagus, dah memang hang jin pun. Tujuan kita bukan kata kat dia, kita kata umum ya. Tapi dia terasa, dia ingat kata kat dia, terasa. Saya terasa ustaz kata, elok lah mengaji memang kena bagi rasa.
Mau bagus lagi, mau 3 rasa, bagi banyak rasa sikit. Mengaji apa? Tak ada rasa. Orang mengaji biar bagi ada rasa, lepas itu baru ada keinsafan, baru nak buat perubahan. Ni mengaji show, gelak, bukan kata kat aku, okey, bukan kata kat aku, bukan kata kat aku. Lepas tu kata kat siapa? Lepas tu kata kat siapa? Dah kalau tak kata kat semua orang, tak cerita apa semua. Baru ni khutbah Jumaat, saya main tajuk dia pasal unta. Saya kata, tuan-tuan, hari ni kita punya khutbah Jumaat di Masjid Sungai Tiram. Nanti insya-Allah kat sini saya bawa satu hari. Saya bila kita duk main, bila kita kata ke orang, lain kita jangan cerita pasal orang, kita buat tajuk khutbah Jumaat, hari ni kita kata pasal unta. Tuhan kata dalam Quran, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Tak ambil tahu macam mana Tuhan ciptakan unta. Jom kita kaji tengok unta cerita macam mana. Kita akan bagus, unta akan lagi bagus daripada kita. Cek balik, kita lagi teruk daripada unta. Kena ada lah dia punya syarat. Jadi kalau kita main ke masjid, tadi saya buat 4 golongan. Siapa tanya soalan dapat pahala 4 golongan. Dapat pahala guru yang menjawab, dapat pahala orang yang menuntut ilmu, dapat pahala orang yang mendengar ilmu, dapat pahala orang yang bertanya soalan. Guru yang mengajar katalah dapat 10 pahala, orang lain mengaji dapat 10 pahala, tapi pasal dia tanya soalan punya pasal, maka dia dapat 40 dia punya pahala. Weh, banyak dia punya pahala. Yalah pasal dia punya soalan tadi tu, guru menjawab, akhirnya dikongsi, orang lain semua dapat manfaat pasal dia punya soalan. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata apa? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang reti kalau kita tak reti. Maka kita tanya soalan. Kan? Ni mengaji kita tak mau, duduk sengak. Itulah nampak macam mana? Ni bukan nama mengaji. Bagi saya betul-betul di masjid-masjid ni bukan mengaji sengak pun. Lebih pada main duduk dengar, bagi ada sikit program maghrib insya, tekat daripada tak ada langsung ilmu, ada sikit-sikit ilmu macam tu ya. Bagi saya betul-betul bukan lagi, belum lagi cukup syarat-syarat sebagai penuntut ilmu. Sebab tuan-tuan sendiri tak menepati syarat-syarat sebagai talibul ilmi. Talibul ilmi syarat dia ketat. Barulah talibul ilmi kalau mati dia mati syahid. Pasal apa? Sebab dia buat benda yang Tuhan suka, dia jaga adab-adab di dalam majlis ilmu, baru Tuhan bagi ganjaran besar mati sebagai penuntut ilmu. Kita bolehlah dengar sikit-sikit, dapat tempiah-tempiah ilmu pun jadilah, boleh buat amalan. Tapi ada setengah-setengah mai semayang sikit punya ramai, habis-habis semayang belah. Tak apalah, tang kita ni kita boleh sangka baik daripada kerja kot, pilah daripada balik. Kita bukan boleh halang, hak masing-masing. Tapi dari sudut mereka yang dah main ke masjid, yang dah tahu dah kata masjid ni ada kuliah, lebih-lebih lagi nampak tu cameraman duk main, duk letak lah apalah, orang tolak meja dengan kitab-kitab orang duk ambil, habis-habis semayang sunat. Oh, ada majlis ilmu. Kadang-kadang saya suka di setengah-setengah masjid, habis-habis tu imam bagi salam, tuan-tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan malam ni kita ada kuliah yang akan disampaikan oleh sekian-sekian ustaz. Tuan-tuan yang ada masa, silalah korbankan sikit masa untuk duduk ambil bahagian. Buat bagi tahulah kat orang. At least dia nak balik, oh betul ya, ada ustaz malam ni mengajar. Duduk bila saat maghrib isyak, bukan lama pun, bukan nak mengaji besok pagi. Duduk paling lama sejam, tak ada pun tengah jam. Jadi dia tahu, oh mengaji, malam ni kita ada kuliah hadis. Oh okey, kuliah hadis, okey. Kalau tahu lah, kalau tak tahu pun malam ni kita ada kuliah, sampaikan pesan kat tu imam, tuan-tuan, supaya dia buat macam tu. Malam esok pula, tuan-tuan malam ni kita ada kuliah, tuan-tuan malam ni kita tak ada apa, kita buat majlis tahlil. At least orang tahu apa aktiviti selepas daripada habis semayang. Ataupun di televisyen iklan tu ada tulis, selepas ni ada majlis ilmu, contohnya keluar malam ni ada kuliah ustaz sekian-sekian. Itu kita boleh set. At least orang lepas semayang sambil duk party sana sini, orang dah nampak, oh malam ni ada kuliah sekian-sekian ustaz. Kalau kita tak buat iklan tu dah cukup bagus dah. Sebab kita membantu. Paling-paling tak pun daripada siang hari, katakanlah subuh, lepas subuh tu dah keluar dah, lepas zuhur dah keluar dah iklan, oh ustaz sekian-sekian. Ni teknik orang lain buat di masjid lain, macam mana nak meramaikan majlis ilmu. Jadi orang yang main semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, semua ni dah tahu dah, kata malam ni ustaz sekian-sekian akan main untuk menyampaikan ilmu dengan kitab sekian-sekian, mungkin tajuk sekian-sekian, mungkin apa-apa yang boleh kita tambahkan maklumat. Ini kita bagi tahu sebab orang lain buat. Sebab tu masjid mereka masya-Allah, orang
bertimpa-timpa dengan majlis ilmu. Jadi kita boleh pelbagaikan kita punya teknik macam mana kita nak iklankan. Di samping boleh buat WhatsApp group yang melibatkan anak-anak qaryah bila main setiap malam, Facebook, WhatsApp group, mesej, SMS dan sebagainya. SMS kau main, boleh hantar WhatsApp. Okey, buat macam mana hari Jumaat minta depa tolong tuliskan depa punya nama. Kan, tulis depa punya nama ataupun ambil nombor telefon yang ada dekat buku yang tulis pasal Covid ni. Kan, ambil key in masuk. Ambil ya, maknanya orang ini pernah singgah di masjid kita untuk semayang. Mungkin mereka orang luar, kita bubuh ya, kita abang ini grup masjid sekian-sekian untuk kami sampaikan pada tuan-tuan makluman tentang program-program yang akan dijalankan di masjid ini. Anda berminat boleh kekal di sini, anda tak berminat boleh left. Dia tak mau, dia keluar. Jadi kita dah bubuh dah senarai. Tadi saya pun nak buat juga. Kan, senang. Saya nak main masjid Jelutong, saya nak tembak semua yang mana duk main mengaji masjid Jelutong. Kan, tulis. Okey, supaya senang. Saya nak main mana-mana masjid ke area Tanjung, saya hantar kat tuan-tuan. Nah, tulis. Kan? Ambil kertas tu, ambil tu, tulis orang siap-siap ni. Tulis nama ringkas, tulis nombor telefon. Pihak Azan suruh dia ambil. Sekali suruh edarkan, tulis. Saya nak buat WhatsApp group saya. Senang, saya nak main mengajak area Tanjung ya. Saya ditembak kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak main kan, tak mau main ikut suka tuan-tuan. At least dah dapat maklumat. Ni ustaz main ceramah dekat dengan tempat kita, tiba-tiba tak tahu. Allah, ustaz main situ. Allah, dekat dengan rumah saya. Pak Syekh kata, surau Medan Tengku juga ustaz main ceramah. Contoh lah kan. Apa ada surau belakang tu? Apa nama surau tu? Kampung sikit belakang. Dulu saya Kota Giam ke apa, dulu saya pergi ceramah. Kan? Jadi ustaz main tempat kami lah. Awak ustaz tak bagi tahu. Elok aku kena telefon kat ang menteri kan. Nak abang minta izin kat ang kan. Jadi susah kan, kita pun tak teringat juga. Kan, tak payah lah kan. Jadi kita buat macam mana, ada WhatsApp group, main belah-belah Tanjung ni, tembak pergi group ni, senang. Dia tahu, oh malam ni ustaz ada kuliah di sini. Jadi senang. Tak buat WhatsApp group pun saya ingat mungkin saya nak buat broadcast. Broadcast tu lagi bagus. Dia tak ada group, tuan-tuan pun tak tahu kata tuan-tuan duduk dalam group mana. Tiba-tiba tuan-tuan dapat WhatsApp personal daripada saya. Dia tengok, oi ustaz hantar kat aku. Kan, hantar kat semua orang. Kan? Jadi tuan-tuan dapat maklumat. Bukan, lah ni teknologi. Kita gunakan teknologi tu. Kalau ada lagi canggih. Kadang-kadang saya pun tak terhambat juga dengan kecanggihan itu. Takat mana yang boleh dapat. At least tuan-tuan dapat satu makluman. Betul tak? Tuan-tuan dapat satu makluman. Buat WhatsApp group, mereka di left. Buat broadcast tu bagus. Mereka tak boleh keluar. Tiba-tiba mereka dapat. Tiba-tiba. Kecuali mereka block kita punya nombor, lain cerita. Dapatlah ilmu. Ke depan ni saya nak buat dalam proses semua WhatsApp group ni, okey, dia akan dapat semua maklumat, bahkan tiap-tiap hari dia akan mengaji online free dengan saya. Bukan online lah, mengaji dalam ni. Saya nanti rakam 1 minit ke 2 minit, 1-2 hadis, saya ditembak pergi dalam grup ni. Tuan-tuan hari-hari dapat ilmu. Tuan-tuan sakit ke demam ke, 1-2 minit dapat hari ni, dapat saya punya ucapan apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan. Kan? Ada apa-apa program, tuan-tuan akan dapat. WhatsApp group leceh. Bila buat WhatsApp group, sekali dia ni nak buat iklan tu, dia ni nak buat iklan tu, dia ni lalas sekali jadi macam dia punya group. Aku susah-susah buka, bubur nama-nama, cik relax dia duk hantar. Amai beli roti canai 3 keping RM1. Aduh hai. Dia duk buat menyaga pula aku atas. Biar bagi ustaz menyaga sudah lah. Aku susah-susah buat group, lah ni tak mau buat broadcast, saya senang. Ang pun tak duduk hantar aku hantar habis tiba-tiba dapat maklumat. Kan? Kita nak buat lagu tu. Sekali dia hantar main kertas, tuan-tuan tulis nama. Tak payah tulis nama detail, tulis nama ringkas, nama. Contohnya Don, tulis tu. Dan, Din, Don. Tulis. Nama apa? Nombor telefon apa? Nanti saya key in, saya buat broadcast, saya hantar tuan-tuan. Tak mana ada kuliah sekitar yang saya agak tuan-tuan boleh main, saya tembak, ni beliau ni grup Tanjung. Okey, Tanjung. Yang ni grup Lek Lau. Lek Lau main geng. Dia tahu, malam ni ada kuliah sini. Ni berseberang, Pala Batas main geng. Jadi senang, kita boleh tahu kata kita ada, tak mana ustaz ada kuliah. Kita ada masa, kita boleh singgah. Kita nak guna kemudahan. Hari ni kemudahan yang ada. Gunakan kemudahan yang ada. Maka kalau kita tengok dalam hadis yang terakhir, tadi kita sebut dah 4 syarat. Kena ada guru, kena ada kitab, kena ada pen, kena ada soalan.
Ini syarat mengaji tuan-tuan. Aulah ilmu berkat tuan-tuan. Itu syarat basic ya, banyak lagi ada benda kan yang melibatkan soal. Banyak ulama karang adab-adab sebagai penuntut ilmu. Antaranya ketika guru duk mengajar, jangan duk main handphone, jangan duk WhatsApp. Kita tengah duk mengajar, dia duduk, dah lah duduk depan-depan, kot lah sembunyi-sembunyi apa. Dia duduk depan-depan, bagi nampak, kita boleh nampak dia duk pegang handphone, dia dah senyum-senyum tu, dia tangan lagu tu punya laju. Dia duduk tulis apa. Kadang-kadang dia bagi jadi buruk sangka. Guru yang mengajar duk ingat kata dia ni duk main kan. Guru yang duk mengajar ingat kata dia ni duk main. Dia ni mungkin dia sedang menulis ilmu, tapi tak apalah kalau dia menulis ilmu. Tuan-tuan pernah dengar cerita satu hari Imam Syafi'i, dia duduk di Palestin, dia punya teringin nak pergi mengaji dengan Imam Malik ketika tu di bumi Mekah, bumi Madinah. Dia nak pergi mengaji dengan Imam Malik. Masyhur nama Imam Malik pada ketika tu. Dia punya minat dengan ilmu pengetahuan. Bila dia sampai, cerita panjang dia pun dalam perjalanan dia untuk pergi ke bumi Madinah, dia sampai dengan kafilah yang bawa rombongan tu. Akhirnya dia sampai di bumi Madinah dan dia terus pergi ke Masjid Nabawi. Dia tengok Imam Malik sedang duduk mengajar di satu tempat, maka lalu dia duduk dalam majlis ilmu. Bila dia duduk, dia buat jari dia, tangan kanan jadi qalam, jadi pen, ayat liak dia jadi dakwat, tapak tangan dia yang kiri jadi dia punya buku tulis. Dia duk main ayat liak, duk buat lagu tu duk tulis, duk buat lagu tu duk tulis, duk buat lagu tu duk tulis kan, duk main ayat liak, duk tulis. Imam Malik duk mengajar, rasa rimah tengok dengan budak ni punya perangai. Apa ni, duk main ayat liak, duk main jari, duk tulis-tulis apa benda, duk garu-garu apa tau kan. Duk tengok pada jauh. Habis daripada majlis ilmu, dia panggil, mai sini ya. Tok guru mana-mana pun semua cengeng. Mana ada tok guru lembut-lembut, tuan-tuan ni lemak yang mengaji semua, ustaz lembut-lembut. Pergi mengaji, kami mengaji, tok guru semua cengeng-cengeng. Hak tok guru mengaji, hak cengeng-cengeng ni semua anak murid jadi. Hak mana mengaji tok guru lembek-lembek semua anak murid tolenji habis. Mengaji tak boleh, tak tegas. Maka Imam Malik tengok ketegasan Imam Malik. Mai sini. Aku duk mengajar ni, duk main elok apa? Cuma bahasa dia cakap Arab, mungkin lembut sikit kot, tapi tegak enggak menunjuk kata sifat ketegasan dia. Kalau kata Imam Syafi'i, saya tak main lah, saya duk tulis apa Syekh kata. Oh betul lah. Apa aku kata tadi yang baca balik? Dia baca pada mula sampai habis. Tang ni Syekh jadi terkejut balik. Hebat hang siapa? Aku nama Muhammad bin Idris. Aku daripada Palestin. Aku main hari ni baru sampai. Saya memang baru sampai. Saya memang main untuk semata-mata kerana nak main jumpa Syekh, nak main menuntut ilmu. Hari ni saya main, saya tak ada apa benda pun, tapi saya takut hilang apa Syekh kata. Saya tulis di tapak tangan saya. Hari ni saya ingat apa Syekh kata. Tu dia. Lepas tu kalau boleh saya nak pinjam Tok Syekh punya kitab Muwatta. Dia karang puluh tahun kitab, 20-30 tahun tulis hadis dalam tu. Bila dah siap kitab dia, bagi kat Imam Syafi'i, seminggu dia baca, dia dah ingat semua. Dia main jumpa Syekh, ambil balik. Saya apa? Saya dah ingat dah semua. Tu dia. Aku 20 tahun karang kitab ni, hang seminggu yang baca ingat semua. Dahsyat dia budak ni. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan semua makam memang darjat macam Imam Syafi'i. Kan? Ustaz kata semua tuan-tuan dengar, tuan-tuan ingat, tuan-tuan hafal semua kan? Kan? Saya tak tahu hafal semua ke ataupun tak hafal semua ke? Apa yang ingat pun tak tahu. Tapi kita nak bagi tahu, sayang dia tak mengikuti adab-adab sebagai talibul ilmi yang sebenarnya. Maka macam mana nak dapat keberkatan daripada ilmu? Baik. Kemudian dia kata mana dia? Bahkan bagus memperbuatnya menurut sebagaimana suruh Nabi kita, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Zaid bin Thabit qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi katibun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya telah masuk aku atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijumpa Nabi dan di hadapan Nabi ada seorang juru tulis kan, surat ke apa ke. Maka aku dengar akan dia bersabda, sejarah hidup Nabi Muhammad, Nabi pernah menghantar puluhan surat, dihantarkan kepada 40 berapa surat kata silap saya, dihantarkan kepada
seluruh pembesar-pembesar negara pada ketika itu. Maknanya zaman tu berdakwah, Nabi pelbagaikan teknik berdakwah. Dia juga mengajak di masjid, dia juga pergi lorong ke lorong, dia juga berceramah di tengah medan tempat orang berkumpul ramai-ramai. Dia juga buat penulisan, bukan dia tulis, dia cakap, orang tulis. Maka lalu tulisan tersebut dibawa pergi ke pembesar-pembesar pada ketika itu. Maknanya Nabi dah up to date dah zaman tu, sesuai dengan zaman tu yang tak ada internet, yang tak ada benda-benda macam zaman kita. Dia dah guna dah kan. Bahkan Quran tu sendiri dah dibukukan, dah ada ditulis, cuma belum dibukukan lagi zaman Nabi Muhammad. Dibukukan pada zaman Abu Bakar Siddiq, tapi disempurnakan pembukuan, ataupun dia ada tulis semua cantik dah, tapi ada khilaf-khilaf menyebabkan ada sedikit perbalahan di kalangan para sahabat. Mai zaman Sayyidina Uthman, dia buat satu mushaf, nama dia Mushaf Imam. Nah, maksudnya dia tulis, okey, yang ni dia kira dia tashih betul dah, mai kita pakai semua, tak mau gaduh dah, tak mau duk balah-balah dah, ini yang muktamad. Semua panggil sahabat-sahabat, semua kumpul mai, semua ijma' dan mengakui bahawa itulah apa yang termaktub dalam Quran itu, itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tak ada siapa pun tiba-tiba mai generasi belakang, dia kata apa? Quran yang duk ada tu sebenarnya ada banyak lagi, dia tak tulis. Pula dah hang ada hidup lepas 1500 tahun, lepas tu hang nak komen kata Quran tu tak cukup. Hang bukan hidup zaman tu. Dia tak faham disiplin ilmu kan. Sian. Yang pentingnya pasal tak dapat hidayah, akhirnya melihat kepada Quran itu ada kekurangan. Mula nak bawa ajaran sesat, ada lagi yang tahu apa dia. Yang ni tak ada dalam Quran, yang ni tak ada dalam Quran, yang ni tak ada dalam Quran, yang ni semua kami dapat asing, laduni. Jam lah. Maka Nabi SAW kata dekat sahabat tadi jurutulis, letakkan olehmu akan kalam penulis kamu di atas telinga kamu, kerana bahawasanya lebih mengingat ia bagi orang yang direncanakan. Apa dia punya plan-plan tu, dia boleh ingat tulis, boleh ingat boleh tulis. Nah, kita ni tuan-tuan, jadilah satu manusia hidup di mana pun ada pen. Hidup di mana pun ada pen. Saya dalam poket saya ada saya punya beg duit. Okey, beg duit tinggal dalam kereta pula. Duit tak ada, beg duit tinggal. Selalu dia dalam poket tak. Tapi memang saya dibawa pen hari-hari. Dalam kereta saya ada 7 ke 8 ke lebih 10 pen memang ada kan. Hari ni terlepas saya beg duit dia dalam poket, duit tak ada, tapi duit, pen mesti ada, dengan buku 35 mesti ada. Buku 35 mesti ada. Minta beg duit saya, dah saya tunjuk ya kat tuan-tuan kan, saya nak atas saya bagus kan. Buku 35 saya bawa pergi mana sampai hari ni, buku 35 diary ada, tulis semua, tapi nanti ada kerja-kerja yang kadang-kadang kita terlupa. Kita benda tu ada kita, buku 35, pen mesti ada. Supaya kita pergi mana-mana kita ada nak apa-apa benda, kita senang nak buat catatan. Orang hidup dengan ilmu ni, tak mana-mana pergi dia kadang-kadang dia nampak ada satu benda, dia ada satu idea. Tengok Pak Syekh kita ada pen. Ni bagus. Tuan-tuan pergi mana-mana, handphone ada. Pen, okey lah, apa kata handphone ada Ustaz. Lah ni canggih Ustaz, handphone ada pen. Okey lah kalau ada pen, kalau boleh tulis. Tapi tuan-tuan kadang-kadang susah juga nak kena buka. Yang ada pen tu tak apalah, yang jenis nak kena type apa semua tu satu kerja pula dia. Satu kerja. Kalau tuan-tuan boleh pandai guna, bagi tuan-tuan tak membebankan, bagus. Sebab apa? Kita hidup dalam dunia, kita penting kepada ilmu pengetahuan kan. Biar bagi hidup kena ada pen, kena ada soalan. Dia beg duit mai. Alah saja tunjukkan bagus. Tapi kalau tuan-tuan boleh tiru kan bagus. Pen. Berapa pen ada? Buku 35. Bukan 35 Ni bukan 35. Zoom tengok sikit. Bukan 35 buku 35 ada. Pen ada pen. Ada pen. Satu ada. 2 pen ada. Tidak. Mau banyak pen. Tu tak tengok ni yang kereta berlambak lagi pen ada. Tuan-tuan hidup ada pen tak? Tak ada pen. Nampak sangat malas mengaji. Nampak sangat hidup tak penting kepada ilmu, nak tulis, nak catat, nak buat catatan dan sebagainya. Talibul ilmi bukan lagu tu. Nak lagi bagus, pen sentiasa ada sini, satu buku kertas kecil ke apa mesti ada dalam poket. Apa-apa tulis, apa-apa tulis, apa-apa tulis. Belajar sembang dengan siapa-siapa. Ni bagus dia cerita ni, okey ambil tulis, simpan. Hidup atas dunia, hidup dengan ilmu pengetahuan. Okey, kata Abu Isa At-Tirmidzi,
bermula ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Itu kita riwayatkan. Dan satu lagi bab, dia kata bab yang ke-43, babu ma jaa fi ta'lim siryaniyah, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis belajar bahasa Yahudi. Nombor satu kena belajar bahasa Arab. Habis belajar bahasa Arab dah pandai, kan, dah tahu apa makna Quran, hadis dan sebagainya. Kalau ada kesempatan belajar bahasa Yahudi untuk nak tahu apa Yahudi duk kata, apa Yahudi duk rancang. Bahasa dia apa? Kalau Yahudi bahasa dia nama Siryani, bahasa orang Kristian nama dia Ibrani. Adalah semua bahasa-bahasa ni, walaupun mungkin bahasa zaman sekarang ada sedikit sebanyak perubahan, tapi tak salah kalau belajar. Bahkan kalau kita di tempat kita, belajarlah bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, bahasa Menggalising ke, kan, bahasa apa lagi, bahasa Hindustan ke, bagi reti sikit-sikit. Saya bila main lah ni rasa macam Allah sayang, lidah saya jadi lidah Melayu. Kalau cakap Tamil dia keluar macam Melayu punya cakap, lidah tak fasih, rasa macam rugi gila. Pasal apa? Pasal saya hari ni tak boleh cakap dalam bahasa Tamil fasih. Kalau saya boleh cakap hari ni, saya boleh pergi berdakwah kepada kawan-kawan kita yang India Muslim, boleh cakap Tamil. Tapi itulah duk belajar kat sikit-sikit, baru duk belajar balik. Dulu kecil-kecil, mak saya hantar pergi sekolah rendah, mak saya paksa saya pergi kelas Tamil. Saya tak mau pergi. Jadi mak saya pergi, cikgu mak saya pun telefon, dia main ke? Main. Sekali tu saya pergi, saya duduk 1 jam, saya duduk, tiba-tiba saya jadi pening nak meloya apa semua ada. Saya duduk, cikgu aja, okey baca ana, awna, ina, iwana, ona, lidah bergulung masuk. Saya kata pergi dah aku hari ni. Masak aku tak boleh pergi dengan bergulung-bergulung ni semua. Akhirnya saya duduk, cikgu saya nak pergi tandas, saya keluar dengan tandas, saya keluar kelas tu sampai hari ni saya tak masuk. Jadi kan hari ni saya dah rasa rugi dah kerana saya tak belajar. Belajar bagus supaya kita boleh berkomunikasi. Kita boleh lebih-lebih lagi kita duduk di tempat yang mana macam-macam community, macam-macam orang yang ada di dalam negeri kita. Tengok orang tua-tua yang ada di Pulau Pinang. Satu ketika dulu lapis mak pak saya, walaupun mengaji sekolah tak mengaji tak mana, tapi 4-5 bahasa boleh, nak speaking boleh, broken pun okey lah, dia boleh broken, kan, boleh lah lepas-lepas orang putih, boleh Cina boleh sepatah dua, Cina nak abang ni apa, gosip apa sipot lah apa buat, semua dia boleh abang. Cina tak boleh tipu, Jepun pun boleh Allah mak sempoi 4-5 bahasa boleh. Standard lah orang duduk di sini kadang-kadang yang rajin bergaul-bergaul dengan orang, tambah-tambah rajin ikut jemaah tabligh, Tamil boleh, Urdu boleh, Maulana semua duk main, duk baca habis semua. Betul tak? Sikit punya tu ke dia punya bahasa apa nama Urdu lah apalah, betul tak? Kita duduk dengar dia punya bayan-bayan dia, kita dapat tak banyak sikit. Chinese kita boleh dapat, Cantonese ke, Hokkien ke apa ke. Allah bagus tuan-tuan, atas nama ilmu bagus belajar. Apa kata Nabi SAW? Dia kata, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah belajar bahasa asing itu harus ia pada syarak kita, dengan dalil Nabi kita menyuruh seorang daripada sahabatnya yang rapat belajar bahasa lain daripada bahasa Arab itu, supaya lepas daripada tipu daya daripada mereka itu tentang bacaan dan tulisan. At least kita tahu apa benda ketika kita bermuamalah, berurusan dengan mereka. Maka hadis Nabi menyuruh sahabatnya belajar bahasa itu ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kitab al-yahud, qala inni wallahi ma amanu yahud ala kitab. Kata dengan sahabat Nabi ini, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menyuruh supaya aku belajar baginya, supaya aku belajar aku akan tulisan Yahudi. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak aku percaya akan Yahudi atas suratan. Nabi kita sekali percaya apa ni, mereka tulis apa, mereka baca apa, mereka kata apa, kan, kerana tabiat Yahudi itu adalah khianat.
Agama pun mereka khianat, apatah lagi benda lain. Suka mengubahkan apa yang tertulis atau apa macam bacaannya. Bukankah telah diubahnya kitab Tauratnya? Maka apalah rasanya kepadanya mengubah bacaan satu-satu kitab. Qala fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu lahu. Qala falamma ta'allamtuhu qala kana idza kataba ila yahud katabtu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahu. Kata Zaid, tuan-tuan kena kenal siapa Zaid bin Thabit. Dia tukang tulis Quran, sahabat, tukang tulis Quran, tukang tulis surat Nabi. Dia orang pandai di zaman Nabi. Nabi ambil dialah kerja tulis Al-Quran. Al-Quran tulis, turun, dia Nabi kata tulis kat pelepah tamar, tulis dekat kulit, tulis dekat daun, tulis dekat apa-apa, simpan. Ketika Rasulullah wafat, kata para ulama, Quran 30 juzuk sudah ada di dalam rumah Rasulullah. Ada dalam guni, ada dalam rak, ada, tapi belum lagi ditulis dalam bentuk buku. Kemudian dia kata dengan Zaid, maka tiada mengetahui aku setengah bulan ke dapat belajar aku akan dia baginya. Katanya, maka tak kala sudah aku dapat belajar akan dia itu adalah ia apabila menulis surat kepada Yahudi, nescaya aku tuliskan kepada mereka itu, dan apabila menulis orang kafir Yahudi itu kepadanya, aku bacakan baginya akan kata mereka itu. Setengah bulannya dia belajar bahasa Yahudi. Orang bijak, sat ya. Bangla mai duduk di Malaysia ni pun sat ya, 2-3 bulan dia cakap Tanjung tu mana Bangla juga begitu. Dia ingat mana yang mamak apa orang sini, dia tengok Bangla, oi bagus bahasa kita senang belajar berbanding dengan bahasa orang lain. Senang mai duduk. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam masyarakat. Saya mengaji bahasa Arab, duduk mengaji dalam buku ni punya lama, tak boleh pi ke, kena pergi duduk di Arab ke, celuk Ustaz. Bila kita pergi duduk di negara Arab 2-3 tahun, kita balik mai kita rasa confident untuk kita nak bercakap Arab. Kalau tidak, jumpa Arab ketak baru nak tasrif. Kaifa haluka ana ismi. Arab dengar dia gelak, cakap apa bagus baru duk mengejar, duk tasrif pula. Katabtu, duk katabtu apa tu, dia dengar dia kata ni boleh belah malas dia nak layan ni dah kan. Jadi at least kita boleh bercakap, tak salah. Lebih-lebih lagi bahasa Arab disuruh supaya kita belajar, ambil tahu kan. Sebab dia bahasa Al-Quran, semulia-mulia bahasa dalam dunia. Maka belajarlah. Pi belajar tak apa, tapi jangan hidup cara hidup dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan nak pergi belajar bahasa Chinese, silakan pergi belajar. Nak belajar bahasa Tamil, silakan pergi belajar. Ada anjuran daripada Nabi supaya kita belajar. Tapi ingat, jangan sampai kita meniru cara hidup orang bukan Islam. Dia kencing tak basuh, kita pun kencing tak basuh. Dia kencing berdiri, bomba tak ada tauliah kita pun ikut. Dia makan tangan kiri, kita pun makan tangan kiri. Dia makan tak baca bismillah, kita pun makan tak baca bismillah. Contohnya, dia hidup tak semayang. Kadang-kadang apik lagi bagus daripada kita, tuan-tuan. Dia nak keluar rumah, dia ada tokong kata-kata depan pintu dia mesti sekali angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk. Lepas tu sekali dia balik, dah dapat penjaga rumah, duit rumah, dia balik angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk. Sehari 2 kali semayang. Orang Islam sehari sekali pun haram tak semayang. Bukan saya kata bagus pasal dia semayang. Saya kata kalau orang-orang macam ni, dia bukan Islam, dia masuk Islam, dia lagi bagus daripada kita. Dia jadi tak bagus pasal dia tak masuk Islam. Dia sembah Tuhan lain daripada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dia tak mau sembah, dia pergi sembah benda batu, kayu dan sebagainya. Cuma kita nak bagi tahu, kata tuan-tuan, belajar tapi jangan hidup cara hidup mereka. Mereka buat benda-benda yang salah. Tak, kita tak boleh. Contohnya cara hidup mereka. Ada jenis bangsa dalam dunia, kalau jumpa orang maki dulu. Saya tak boleh sebut lah, saya tak kira lah siapa-siapa bangsa. Dia jumpa, dia maki dulu. Kan? Contoh saya tak kata siapa-siapa pula. Kita pun berlambak, orang Melayu jumpa mencarut tu. Dah dengar saya cakap? Sekejap lagi saya di-install balik yang berarti pening saya tak mau install. Tuan-tuan boleh faham. Jumpa je mencarut. Mencarut tu mau 5 minit. Mencarut. Ini budaya, bukan budaya daripada budaya Islam. Ini budaya daripada budaya luar.
bagi mereka mencarut tu mungkin mereka rasa seronok. Jadi kita tak boleh tirulah budaya macam tu. Hanya cukup dengan sekadar mempelajari bahasa-bahasa daripada bahasa yang lain. Nabi SAW, dia tak keluar daripada negara Arab, dia hidup sekitar negara Arab, tapi Nabi dia juga mengetahui slang-slang daripada negeri-negeri yang lain. Kalau tuan-tuan belajar dalam bidang dakwah, kita akan berjumpa Nabi pernah bercakap dengan slang. Kalau kita Pulau Pinang, Kelantan, Johor, dia ada bahasa-bahasa dia tersendiri. Bukan bahasa, logat, slang, kan? Abe buat gapo be, dia punya slang dia. Jumpa saya boleh, dengan syarat saya kena jumpa orang tu dulu. Saja-saja saya tak suka ajuk, dia cakap dulu ya kat saya, dia tidak dapat balik. Sebab saya pernah belajar di Kelantan, saya duduk baling lama, saya tak boleh jumpa dengan orang baling. Dia keluar ya baling ya, sagi duduk tak tu dia ya. Kan? Dia tak boleh jumpa. Pasal apa? Kita duduk sana lama. Jadi kita jumpa, kita dah biasa bergoi, tapi saya jarang nak ajuk-ajuk. Tapi bila saya jumpa ya orang dia, mari dah satu orang main berubat. Dia main daripada, mungkin orang Kelantan kau duduk sini. Bila cakap ya bunyi slang Kelantan, saya automatik saya balas balik Kelantan balik ya. Mesti kita tahu kan. Itulah disuruh oleh Nabi. Sebab apabila kita bercakap tu, orang jadi seronok. Orang kata apa? Weh, dia pandai cakap bahasa kami. Orang pun jadi seronok, lebih mesra. Satu hari seorang sahabat mai dia daripada suku kaum Himyar. Dia mai jumpa Nabi, dia mai bermusafir, lalu dia mai dalam keadaan berpuasa. Mungkin Isnin ke Khamis ke ada hari puasa, dia puasa. Nabi kata, Nabi ajak hidang bagi dia makan, dia tetamu, dia kata, minta maaf ya Rasulullah, saya puasa. Mana boleh hang puasa ketika mana hang bermusafir? Nabi tak kata lu tu, tapi Nabi kata apa? Nabi kata, laisa minam birim am siyamum fim safar. Betul-betul bukan kata lu tu. Dia kena kata laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tapi Nabi baca laisa minam birim am siyamum fim safar. Bahasa tu slang dia bunyi macam lain sikit, tapi makna sama. Bukanlah daripada kebajikan berpuasa ketika bermusafir. Musafir tak payah puasa, supaya kita ada kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Bila Nabi cakap dengan bahasa Himyar, suku kaum Himyar, dia rasa seronok. Maka tengok bagaimana Nabi dia menggunakan teknik berdakwah dengan mempelajari bahasa-bahasa daripada suku kaum yang lain. Mungkin Nabi tak berkesempatan untuk belajar Yahudi. Takut saat lagi Nabi pergi cakap Yahudi pula, orang salah faham. Sedangkan Nabi amat-amat benci kepada Yahudi dan Nasara, sebagaimana Allah Ta'ala benci kepada Yahudi dan Nasara. Allah Ta'ala kata dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Kristian, mereka takkan redha kepada engkau wahai Muhammad selama-lamanya, sehingga engkau yang ikut jejak langkah kehidupan mereka. Maka Nabi dia mula benci kepada Yahudi dan Nasara dengan Kristian. Maka bahasa-bahasa mereka Nabi tak mau belajar. Sehingga kan ada beberapa orang sahabat mai jumpa Nabi, umpamanya Sayyidina Umar dalam satu hadis, mai jumpa Nabi, baca satu petikan daripada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dia kata, ya Rasulullah, sedaplah bunyi ni, dia kata macam ni. Rasulullah kata, tak cukupkah Quran yang dia ada? Kalau Musa hidup, nescaya Musa akan kena ikut aku juga. Yang kamu duk bangga sangat dengan Taurat, turunnya Al-Quran membatalkan kitab Taurat dan Injil. Walaupun ada kebaikan di dalam tu, tapi kena ikut Quran. Nak pegang apa dalam Taurat dan Injil selagi mana ianya berbetulan dengan Quran. Tak boleh buat main. Nabi sampai buat main satu perkataan dalam Taurat pun dia tak suka. Tapi kalau kita belajar, tuan-tuan tengok macam mana Dr. Zakir naik. Dia pandai kitab Old Testament dengan New Testament yang sekarang dipegang oleh orang Yahudi, Kristian. Yang tu bukan kitab Taurat. Itu nama dia Bible. Taurat yang sebenar dah tak ada, Injil yang sebenarnya dah pupus, dah tak ada. Bukan baru tak ada. Taurat dah lama dah, sebelum Nabi Isa dah tak ada dah. Injil hanya sempat bertahan 200 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada 600 tahun lebih. 200 tahun dapat dipertahankan Injil yang asli. Lepas pada tu dah tak dapat dah. Selepas lagi 400 tahun lagi lepas pada tu, ataupun daripada Nabi Isa 600 tahun baru muncul pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang asal, agama yang betul
dah tak ada dah di muka bumi. Tuhan buat main akhir zaman last sekali dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua Nabi dan Rasul bawa Islam, bukan agama Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian adalah penyelewengan daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Isa mai kitab Taurat, depa seleweng Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, maka jadilah namanya agama Yahudi. Nabi Isa bawa Islam, depa seleweng Nabi Isa punya ajaran, maka jadilah Kristian. Adapun Bible tu adalah tulisan tangan manusia. Dalam di muka bumi di saat ini ada lebih kurang 80 lebih versi Bible lain-lain. Kita Quran cetak color lain-lain, tulis mungkin yang ni khat tu khat ni, tapi Quran satu dunia semua sama, mula dengan Fatihah habis sampai minal jinnati wan nas, 114 surah, tak jatuh, tak silap walaupun satu huruf, satu baris, satu titik, tak ada berubah pun satu dunia. Tapi mereka punya ada 80 lebih versi. Gereja ni pakai Bible ni, gereja ni pakai Bible lain pula. Dalam Bible ni ada surah apa ke tak ada dalam ni, jadi ni pula pakai apa ke, surah apa ke tak ada dalam ni, lingkup semua jadi lain-lain. Tapi mereka nak dakwah kepada orang Islam, pakai apa? Inilah Taurat, inilah Injil, inilah Taurat dan Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru, Old Testament dengan New Testament. Yang ni lah, ni Bible ni, yang ni orang Islam kena pegang. Dia kata lalu gitu. Padahal kita tak disuruh pun untuk kita nak pegang kitab mereka, kecuali belajar untuk jadikan hujjah. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni mereka punya marah untuk nak keluarkan Dr. Zakir Naik daripada Malaysia. Satu-satunya negara yang mengiktiraf Dr. Zakir Naik sebagai penduduk tetap, walaupun bukan warga negara, tapi menjadikan dia penduduk tetap dan rakyat Malaysia. Dan Malaysia terima. Di India apa mereka nak buat dekat dia? Apa nak tangkap dia? Apa nak buat apa? Tengok di Indonesia apa berlaku kepada Habib Rizik, apa mereka buat? Kita doakan mudah-mudahan Allah selamatkan mereka-mereka ni. Dr. Zakir Naik, dia punya perbandingan agama dia memang bagi saya salute lah, orang yang hebat. Bab lain dia bukan ahli. Bab fatwa, bab hukum hakam, berlambak lagi ada tutur guru alim ulama. Tapi dalam bab perbandingan agama, saya pun suka dengar. Pasal apa? Dia pandai dalam bab tu. Bahkan banyak agama dia banyak baca dan dia tahu perbandingan. Yang tu bagus. Dari sudut dakwah, yang tu kepakaran dia, kita iktiraf. Faham tak? Tapi sekarang ni mereka duk main lah isu-isu cari kan dia menghina. Bukan menghina. Dunia hari ni dunia ilmu. Kita buat perbandingan, kita buat bukan perdebatan lah, tapi perbincangan, kaji. Bawa lah cerdik pandai. Tuhan dah kata dah, bawa ampamanya cerdik pandai, duduk bincang, bagi tahu kat mereka. Kalau zaman Nabi dia kata apa? Bawa satu ayat Quran kalau hampa boleh, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar bawa mai. Fa illam taf'alu, kalau hampa tak boleh buat, walan taf'alu, hampa memang tak boleh buat nak lawan dengan Quran, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah neraka, bahan pembakar dia adalah manusia dan batu-batu berhala. Kan? Tuhan mencabar dia. Inilah kita kena faham. Islam menganjurkan kita supaya mempelajari bahasa-bahasa daripada bahasa-bahasa lain, tak salah, untuk tujuan berdakwah. Kan? Nanti kita nak kena belajar kelas Chinese, suruh dia ajar, boleh ajar ke tak boleh? Hang pun mengaji tak habis tak? Tak apa. Tak khatam. Kan? Maka dari sini kita ketahui bahawasanya belajar bahasa lain itu harus juga. Boleh belajar. Dan berkata Zaid bin Thabit bahawasanya Rasulullah SAW menyuruh aku belajar bahasa Syriani. Maka bahasa Syriani itu ialah bahasa Yahudi. Kata ulama sekarang dia panggil bahasa Hebrew Yahudi. Kata ulama adalah lughah Siryaniyah itu ialah lughah roh, yakni sekalian nyawa berkata-kata dengan lughah itu. Kerana lughah itu ialah lughah malaikat, maka apabila mati seseorang, berkatalah ia dengan lughah Siryani itu, jika bukan ia daripada orang ampunnya lughah sekalipun, maka iaitu Tuhan ilhamkan akan dia untuk menuturnya. Saya ingat Tok Guru saya cerita, dia kata ini hanya sebahagian daripada pandangan ulama. Walaupun ulama lain mengatakan bahasa roh yang biasanya akan digunakan adalah bahasa Arab. Tapi setengah ulama kata esok dalam kubur malaikat akan main tanya, dia bukan cakap bahasa Arab, dia main cakap bahasa Siryani.
Dia akan tanya, tapi kita automatik akan jadi faham tu. Tapi kalau kita faham, dia kata man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa man nabiyuka, yang tu yang kita faham. Tapi setengah ulama kata dia akan main dengan bahasa Syriani. Bahasa Syriani dia punya man rabbuka wa man nabiyuka, dia punya bunyi lain. Dia kata atreh kareh salihin. Tu dia punya bahasa dia. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa kiblat kamu? Apa kitab panduan kamu? Ni pandangan sebahagian ulama. Wallahu alam. Allah Maha mengetahui benda tu. Walau bagaimanapun kita nak bagi tahu, bukan ada hebat pun kita nak belajar bahasa mereka, tapi kita nak belajar untuk kita mengetahui segala strategi, segala apa benda. Macam kita duduk dalam negara kita, apa orang bukan Islam duk kutuk maki dekat kita. Berlambak dalam internet, bila kita tak tahu, kita tak boleh baca. Dia main pula tulisan tu macam dia duk cincang pi, kita tak tahu apa dia. Kita tengok Allah, apa dia benda ni kita tak tahu. Apatah lagi kalau dia cakap pun kita tak faham. Maka akhirnya dia ambil kesempatan untuk buat sesuatu kita tak tahu. Maka ada baiknya kalau kita tahu, maka kita pun, dia boleh membantu untuk urusan dakwah agama kita, dan juga dia boleh membantu untuk kehidupan kita atas dunia sekalipun. Tanda dekat bab muka surat 181, bab ke-44, babu ma jaa fi mukatabatil musyrikin, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis Nabi yang menunjukkan ia berkirim surat kepada orang-orang kafir. Tulis surat dakwah, mesej, hantar mesej yang boleh bahasa orang putih, hantar bahasa orang putih, dakwah kepada orang bukan Islam dengan apa cara sekalipun, insya-Allah. Mudah-mudahan yang lebih betulnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ni pada kita dapat ilmu dan kita boleh buat amalan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah hidupkan, matikan kita dalam keadaan beriman, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.